Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Muhammad Nazri dan kami dari kumpulan dan nombor matrik saya berakhir dengan 1057. Kami dari kumpulan 3 dan dari kelas DKA 3C. Kami akan membentangkan falling head. So, ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Jamal bin Azman Amiruddin, nombor matrik berakhir dengan 1059. Dan Muhammad Azwan Nabil bin Rosmadi, nombor matrik berakhir dengan 1064. Dan akhir sekali Syairan Zulkarnain bin Azhar, nombor matrik berakhir dengan 1072. So, table of content kami mengandungi introduction, objective, teori, apparatus, procedure, data, discussion dan conclusion. Okey, untuk lab preparation, kita haruslah mengetahui di mana tempat-tempat yang penting seperti laboratory, iWatch station and fire extinguisher. Seterusnya kita harus tahu di mana laluan kecemasan ataupun exit route sekiranya berlaku apa-apa yang tidak diingini. Dan kita juga perlu mengenal pasti halangan yang akan berlaku sekiranya kita sedang melakukan apa-apa kerja. Dan kita perlu sentiasa memakai safety boot dan glove untuk memastikan kaki dan tangan kita selamat dan kita tidak boleh melakukan apa-apa yang tidak berkenaan dengan eksperimen yang kita akan lakukan itu dan kita harus menggunakan equipment dengan cara yang betul. Okey, untuk introduction falling head. So, kaedah falling head biasanya ditentukan menggunakan parameter sel dan untuk mengkaji keboleh telapan tanah dan kemudahan bendalih untuk bergerak melalui solid skeleton. Satu program penyelidikan telah dijalankan untuk menilai kesesuaian ujian tersebut. Nilai keboleh telapan mortar dan konkrit yang baru dicampur. Pengesahan nilai keboleh telapan berkenaan dengan tidak balas pendarahan dan penyelesaian permukaan dan korelasi dengan keboleh telapan yang dikira menggunakan model tanah empirical. So, kaedah falling head didapati sesuai untuk menilai kesan komposisi campuran iaitu binder content, water to cement ratio dan chemical atau mineral admixture pada variasi permeability. So, objektif kita melakukan eksperimen falling head ini untuk menentukan coefficient of permeability of sand, kolodak dan tanah liat menggunakan perubahan tiang meter. Teori untuk falling head test. Okay, the falling head permeability test usually dia melibatkan aliran air melalui short soil sample yang disambungkan dengan stem pipe. Okay, dia akan memberikan nilai water head. Okay, diameter untuk stem pipe ni dia bergantung kepada permeability oleh material yang kita kaji, soil yang kita kaji. Untuk melakukan test ni kita boleh menggunakan permeability cell ataupun odometer cell. Okay, untuk dia stem pipe ni dia ada berlainan diameter, dia mengikut kesesuaian berdasarkan material yang kita guna. Okay. Seterusnya apparatus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamal. Nombor pendaftaran berakhir dengan 1059. Okay, saya akan membentangkan apparatus untuk falling head ni. Yang pertama, permeable meter. Seterusnya Finasol dan yang ketiga stopwatch. Okay, untuk prosedur.
Okey, kita campurkan air ke dalam tanah dan kemudian kita sebatikan. Okey, kemudian kita ukur diameter dalam silinder tu. Dan kita sapukan grease pada tapak kita meletakkan sini tu, dan kita meletakkan porous material dan kemudian kita letakkan silinder tersebut. Dan kita sapukan grease pada flat atas silinder itu sebelum kita pasangkan. Okay, kemudian kita letakkan skru dan kita ketatkan skru untuk mengelakkan daripada bergerak. Dan kemudian kita masukkan soil sample ke dalam silinder itu dan kita mengenakan 25 tamping untuk memadatkan tanah tersebut. Okay, kemudian kita tinggalkan beberapa sentimeter daripada permukaan silinder. Dan kemudian kita masukkan coarse material, porous material dan kita letakkan grease. Sapukan grease ke dalam inner diameter cell. Dan kita pasangkan spring. Okay. Dan kita masukkan. Kita tutup sini dan kita menggunakan kita ketatkan penutup tu. Kemudian kita kira ketinggian soil sample itu yang kita letak di dalam silinder dan kita kirakan diameter of standpipe tube. Ini kita sambungkan dan kemudian kita tanggalkan footing pada permeability cell. Fitting. Okay. Kemudian kita kemudian kita sambungkan C2 ke injap bawah. Dan kemudian kita masukkan air dan kita pastikan tiada gelembung udara di dalam pipe. Okay, kita pastikan tiada gelembung udara. Okay, kemudian kita adjust paras air itu hendaklah sama dengan ketinggian pada permulaan eksperimen. Okay, apabila berkurang kita boleh tambahkan air. Okay. So di sini ada tanda yang diletakkan, pastikan sama. Kemudian kita isikan air ke dalam pipe tu.
Dan kita ukur ketinggian air di dalam pipe dan kita lepaskan dalam masa yang tertentu. Dan kita akan membuat 5 trial dalam eksperimen ni dan kita akan tentukan data. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Syahira Zulkarnain bin Azhar. Disability matrix number ialah berakhir dengan 1072. Ini ialah result yang kita dapat daripada data tersebut. Daripada kira-kira kita dapat sampel untuk diameter, untuk length, untuk sampel area, sampel volume, mass of sampel dan juga campur untuk mass of sampel dan juga mole. Dan kita dapat kita kira bulk density, moisture content, stampede dan juga stampede area. Dan untuk kita pergi ke slide seterusnya. Untuk slide ini kita dapat data untuk time. Time ni dia kasih dalam minit dan juga dapat kita ada ketinggian. Ketinggian tu kita gantikan dengan H1 ataupun H1 dan juga H2. Jadi untuk H1 ni untuk kiraan pertama, kiraan awal tu, dan H2 tu ialah kiraan selepas tu. Waktu air tu dah makin berkurang. Jadi untuk calculation untuk falling head ni ataupun permeability ataupun kita mention ni dalam K. Untuk formula ni kita pakai 3.303 darab AL bahagi dengan AT darab log 10 darab dengan H1 bahagi H2. Tapi jawapan dia nak dalam meter per second dan data yang diberikan ialah dalam milimeter dan juga minit. Jadi kita terpaksa tukar milimeter tu ke meter dan juga minit tu ke second. Sebab tu dalam formula yang ditunjukkan dalam slide ni dia ada yang bahagi 1000 dan juga bahagi 60 selain pada 80 tu. Jadi untuk calculation yang kita sudah kira, untuk jalan kiranya ada di slide seterusnya. Kita dapat melihat K1 ataupun disebut permeability-nya ialah untuk permeability sampel pertama ataupun K pertama ialah 8.51 darab dengan 10 kuasa negatif 7 meter per second. Dan manakala untuk K2 kita dapat 4.39 kali dengan 10 kuasa negatif 7 meter per second. Dan juga untuk K3 kita dapat 3.30 kali dengan 10 kuasa negatif 7 meter per second. Saya lupa nak mention tadi 2.303 kita kali dengan AL. Dan AL tu kita tengok pada nak tahu AL tu di mana, kita tengok pada jadual yang ada berwarna putih tu. Ya, dan A kita ambil A kecil. A kecil ialah 12.88 dan juga L ialah length panjang. Kita ambil 129.84 dan daripada itu kita boleh buat pengiraan 2.303 tu kali dengan A kecil ataupun bersamaan dengan 12.88 darab dengan L, ataupun boleh dikatakan boleh diganti dengan 129.84. Jadi untuk bahagi dengan
Untuk kiraan yang bahagi dengan 1000, bahagi dengan A, bahagi dengan 60 dan juga bahagi dengan T. Jadi A tu kita mengambil daripada jadual yang berwarna putih tadi tu, kita mengambil A besar, ya sample area. Tadi saya lupa nak mention yang untuk A tadi tu ialah A kecil, ialah standpipe area. Yang ini A besar. A besar ni untuk sample area. Jadi ada perbezaan. Dan juga daripada T tu kita ambil pada jadual yang satu lagi tu. Kita ambil T ni iaitu time 0.48, semua tu 1.05, 1.60 dan itu ialah dia punya T. Ya, dan pindah semula kepada sini. Dan selepas kita kali dengan log 10 tu, yang H1 bahagi dengan H2. Jadi H1 dan H2 ni kita dapat daripada data yang ni. Jadi daripada jadual sini, ini H1 dan H2 untuk setiap test number ataupun setiap permeability. Cuma ikut formula dia je. Jadi kita pindah kepada discussion. Untuk discussion, untuk apa yang kita dapat permeability coefficient daripada test tadi tu, sampel 1, sampel untuk sampel 1 kita dapat 8.51 darab dengan 10 kuasa negatif 7 dan jawapan perlu dalam unit meter per second. Dan manakala untuk sampel kedua pula kita dapat 4.39 darab dengan 10 kuasa negatif 7 meter per second. Dan juga untuk sampel 3 kita dapat 3.3 kali 10 kuasa negatif 7 meter per second. Jadi daripada data yang telah dikira daripada jadual tersebut, kita menggunakan formula 2.303 darab dengan AL bahagi dengan AT darab, kemudian darab log 10 dan darab H1 bahagi H2 seperti formula yang telah dipaparkan di skrin ini. Cuma sebabkan jawapan adalah meter per second, jadi anda perlu berhati-hati dengan data yang anda dapat dan anda perlu menukarkan unit tersebut dengan betul. Jadi daripada for standpipe area, sample area length, biasanya dia akan sama je untuk semua test dan ia hanya akan berubah mengikut masa dan juga value ataupun jumlah ataupun ketinggian daripada H1 dan juga H2. Terima kasih. Kita berpindah kepada conclusion. Okay, Azwa untuk geometri 104. Okay, untuk falling head test. Berdasarkan ini kita dapat determine the coefficient of permeability bagi sand, silt dan clay dengan menggunakan permeable meter column change. As the result, kita juga dapat analisis the hubungan di antara permeability dan pore size, ruang liang of the fine grain soil. Okay. Of course, medium is a bahan yang berbutir dan mengandungi ruang udara. Okay, secara conclusion, kita lakukan test ni untuk atas dua sebab. Yang pertama adalah untuk mencari permeability value berdasarkan sampel yang kita guna. Yang kedua, kita nak cari ketepatan di dalam Darcy Law berdasarkan eksperimen yang kita jalankan. Okay, selepas kita buat eksperimen ni, kita boleh cakap yang Darcy Law ni valid dan hydraulic conductivity pada dasarnya tidak diganggu oleh hydraulic gradient. Okay, itu saja untuk conclusion. Sekian, terima kasih dari grup 3. Okay. Terima kasih.